Berjalan jauh sejauh 160 km selama 3 hari 2 malam daripada 21 JJK. Sebab bila saya masuk tentera rasa macam jika dibandingkan dengan mereka berdua. Namun, bak kata orang tua, biar putih tulang, jangan putih mata. Membujur lalu, menintang patah. Lieutenant Baharin dan Ranger Lan sedikit pun tidak gentar. Mereka tetap setia menjunjung teguh Sumpah Perwira. Halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan yang pastinya. Itu hari beberapa minggu yang lalu, Sari ada membuat juga video pasal tentara Askar Malaysia. Pro dan kontranya juga ya. Dari netizen tak tahu dari mana ya kan, tak puas hati dengan video yang Sari tampilkan kan, padahal itu semua yang Sari reaksikan adalah fakta, memang pernah terjadi ya. Askar Malaysia memang berani. Nah banyak juga beberapa video yang Sari jumpai tentang tentara Malaysia, komando Malaysia ya, baik tentara darat, tentara udara, laut juga, digeruni dan juga berani yang pastinya. Ini adalah video komando Malaysia, katanya dia mau menjadi tentara ini akibat daripada orang tuanya juga yang dia lihat seorang tentara juga, dan juga abangnya. Ada juga keinginan hatinya ya mau juga menjadi komando. Oke teman-teman, so jom kita tonton video ini. Nanti juga ada satu video yang sangat-sangat membanggakan, karena katanya sebabnya kenapa Askar Malaysia digeruni di dunia. Oke, seperti apa? So jom tonton video ini sampai akhir. Let's go. Berjalan jauh sejauh 160 km selama 3 hari 2 malam merupakan latihan yang paling tough bagi saya, karena selepas saja latihan itu badan semuanya akan rasa sakit, efek daripada latihan tersebut. semasa kecil saya melihat ayah saya seorang mantan komando daripada 21 JJK, dan di situ saya lihat dia punya semangat tentera tu makin kuat lah. Sebab bila saya masuk tentera rasa macam tak puas lah, sebab kalau pergi komando kan dia jadi macam lagi orang panggil kepuasan dalam tentera lah. Lepas tu tengok abang pun pergi komando, rasa tercapai diri ni. Kat situ lah bila lihat abang dengan abah, kita rasa macam kita kena pergi juga lah yang tu. Orang kata terharu lah, sebab bukan semua orang kan boleh adapt benda ni. Macam-macam lalui dalam tu. Bukan semua orang askar boleh masuk komando ni. Sebab kalau komando ni, kalau mental, fizikal, rezeki pun tak ada, dia tak boleh nak lalui lah latihan-latihan yang dalam komando ni. Salah satu cabaran dalam latihan tu 160 kilo lah, lomas. Latihan lomas tu salah satu latihan yang mana semua penuntut kena lalui tahap tu lah. Kalau tak lepas tahap tu memang tak boleh nak latihan seterusnya lah. Sebab dia kena lalui jalan kaki 160 kilo dalam masa 3 hari 2 malam. Kena berpakaian lengkap loreng, sekali backpack, ransom 2 hari, dalam 15 kilo lebih lah. Sekali air. Saya bekas penyelia khusus basic komando ni. Selama 7 tahun lebih saya dalam Pupak ni bertugas sebagai penyelia basic komando. Dan saya tahu di mana kelemahan dia, di mana apa yang kita perlu buat. Dan nak rasa tak semua orang boleh rasa lah. Sebab saya sendiri apa yang dia orang buat saya rasa dulu. Sebab itu saya rasa berbangga anak saya lulus. Perasaan dia memang seronok lah, rasa bangga semua. Sebab anak saya dua-dua dah lulus. Lepas tu tak ada, bukan semua orang mampu mengeluarkan ni lah, kita punya waris dalam komando ni. Kita masa zaman saya dulu kita tak boleh nak bandingkan. Sekarang dah zaman maju. Dia kena pakai banyak
dengan intelektual lah. Kita macam dulu banyak fizikal. Kita tak boleh nak samakan latihan basic dulu dengan basic sekarang. Sebab masa dah berubah. Cara peperangan pun dah berubah. Kita tak boleh nak samakan semua. Harapan saya anak-anak saya yang kedua-dua orang ni maju lah dalam tentera dan sampai tahap pencen macam saya lah. Sampai 26 tahun sebis. Tak ada apa masalah. InsyaAllah selamat anak-anak saya. Oke teman-teman, nah itu tadi ya ungkapan dari seorang ayah dan juga anaknya dua-dua. Dan tadi nampaknya juga menantunya, anaknya punya istri juga macam askar juga ya. Wow, sungguh membanggakan ya. Dan kenapa dia anaknya tadi mau menjadi komando? Karena ayahnya dan abangnya menjadi pendorong dia supaya boleh menjadi komando. Tadi juga dikatakannya bukan semua askar boleh menjadi komando ya. Oh, oke. Untuk latihannya memang sangat-sangat kena kuat juga. Tapi tadi dikatakannya lain ya. Tentang latihan dulu dan sekarang. Nah, perang dia sudah beza lah. Dulu kita itu banyak kekuatan fisik ya kan. Sekarang itu harus otak ya kan, main ya kan. Nah, kita akan tonton satu video lagi bahwa tentara Malaysia sangat digeruni tahu di dalam hutan. Wow, kira-kira apa yang membuat seperti itu ya. Sehari lihat banyaklah pengakuan daripada askar negara lain itu hari. Memang askar Malaysia ini sangat berani. Seperti apapun jelasannya, so jom kita tonton video ini. Wah, ini di dalam hutan ya, lagi mencabar nih. Operasi Hentam atau Ops Hentam merupakan salah satu operasi ketenteraan yang dilancarkan oleh Angkatan Tentera Malaysia dalam usaha membendung kebangkitan gerakan pengganas komunis di negara kita, khususnya di Sarawak. Operasi ketenteraan ini melibatkan daerah kecil, Muara Tebas sebagai lokasi pertempuran yang berlaku pada Mac 1971. Ops Hentam menyaksikan keberanian luar biasa dua wira negara kita, Lieutenant Muda Baharin bin Abdul Jalil dan Ranger Lan Anak Gima. Keberanian dan pengorbanan mereka demi Ibu Pertiwi tetap terpahat teguh dalam lipatan sejarah ketenteraan negara kita. Dalam operasi ini, dua wira negara tersebut tanpa rasa takut dan gerun telah berhadapan dengan kira-kira seramai 15 orang pengganas komunis. Jadi dalam video kali ini, kita akan mengetahui detik-detik pertempuran dan bagaimana dua perwira kita berhadapan dengan musuh yang jauh lebih ramai dan memenangi pertempuran tidak seimbang tersebut. Teruskan menonton. Selesai sahaja melaksanakan operasi Raja Jala yang diadakan di Asajaya, rupa-rupanya terdapat saki baki komunis yang telah berjaya meloloskan diri sehingga ke kawasan Muara Tebas. Demi menjaga keselamatan rakyat di Muara Tebas pada masa itu, satu gerakan menjejak komunis telah dilancarkan. Batalion 1 Ranger yang berada di kem lapangan terbang Kuching telah dihantar ke kawasan itu untuk melaksanakan operasi. Satu pelatun di bawah arahan Lieutenant Baharin dengan dibantu oleh Sarjan Ambau dan Kopral Macan, Kopral Renang dan Kopral Ajit sebagai Section Commander. Setelah 3 hari berada di Muara Tebas, beberapa anggota diarahkan untuk menyelinap masuk ke kampung-kampung bagi mendapatkan maklumat. Akhirnya, segala maklumat risikan mengenai pergerakan anggota komunis di kawasan tersebut telah berjaya dikumpul. Pada tanggal 16 Mac 1971, satu taklimat operasi telah diadakan di base camp. Setelah semua anggota memahaminya, Lieutenant Baharin dan pelatunnya telah pulang ke kawasan perkemahan mereka. Sewaktu perjalanan pulang itulah, beliau mengarahkan 3 orang dari unit pelatunnya untuk mengawasi secara lebih dekat kegiatan di satu kawasan tidak jauh dari sebuah sekolah di Kampung Gobil. Ketika menjelang senja, semasa berada di kawasan perkemahan, Lieutenant Baharin telah didekati oleh Ranger Sandom Anak Embin, iaitu salah seorang anggota pelatunnya yang diarahkan mengawasi sebuah sekolah di Kampung Gobil. Dari laporan Ranger Sandom,
terbukti bahawa ada penduduk kampung Gobil yang telah menjadi tali barut komunis dengan menyediakan bekalan makanan kepada pihak pengganas. Bertindak pantas atas maklumat tersebut, anggota Pelaton Leftenan Bahrain telah berjaya menangkap seorang ejen yang terdiri dari penduduk kampung bersama seorang anggota komunis. Okey. Manakala seorang lagi pengganas telah berjaya meloloskan diri. Tanpa berlengah, Leftenan Bahrain mengerahkan ke semua unit pelatonnya yang seramai 15 orang untuk bersedia dengan senjata dan menuju ke kampung Gobil. Di dalam suasana malam yang pekat, mereka bergerak ke kampung Gobil dengan penuh berhati-hati. Ini kerana komunis yang berjaya meloloskan diri itu sudah tentu telah memberitahu kumpulannya tentang keberadaan satu unit pelaton tentera yang berada di kawasan Muara Tebas pada ketika itu. Sampai sahaja di lokasi kejadian, Leftenan Bahrain terus membuat soal siasat ke atas anggota komunis yang berjaya ditangkap. Nampak gayanya, anggota komunis yang ditangkap itu langsung tidak mahu memecahkan rahsia pasukan mereka. Walaupun tanpa maklumat mengenai pergerakan anggota komunis yang lain, Leftenan Bahrain tetap tidak mahu membiarkan komunis terlepas begitu sahaja. Sebaliknya, beliau telah membahagikan pelatonnya kepada 3 kumpulan, dengan masing-masing kumpulan mempunyai 5 ke 6 anggota ranger. 3 kumpulan ini bergerak ke lokasi yang berbeza dan tujuannya adalah untuk menjejak laluan perjalanan komunis. Di dalam kegelapan malam, ditambah lagi dengan bentuk muka bumi kawasan Muara Tebas yang dipenuhi kawasan paya, kesemua anggota unit pelaton bergerak dengan sangat berhati-hati dan penuh waspada. Akhirnya, misi mereka menjejak pengganas komunis telah berhasil apabila mereka menemui satu kawasan yang penuh dengan kesan jejak pengganas yang masih baru. Pada ketika itulah, Leftenan Bahrain bertindak mengumpulkan kesemua 2 sub-pelatonnya. Mereka mengekori jejak pengganas tersebut sehingga ianya terbahagi kepada 2 kesan jejak pula. Maka pada kali ini, 2 kumpulan tersebut dibahagikan lagi. Satu kumpulan diarahkan untuk mengikut jejak sebelah kanan, manakala beliau dan Ranger Lan Anak Gima mengikut jejak di sebelah kiri. Langkah demi langkah diatur dengan cukup cermat di dalam kegelapan malam. Macam inilah ya. Leftenan Bahrain dan Ranger Lan sudah mengetahui bahawa mereka sebenarnya sedang menghampiri komunis. Malam-malam. Pada satu ketika, langkah beliau dan Ranger Lan terhenti kerana mereka sudah mulai melihat kelibat beberapa orang komunis dengan jarak kira-kira 40 meter daripada mereka. Meskipun dalam suasana malam yang gelap, Leftenan Bahrain dan Ranger Lan dapat memerhatikan bahawa komunis di hadapan mereka merupakan satu unit kompani komunis yang cukup lengkap dengan segala senjata yang ada. Mujurnya, pasukan pengganas tidak menyedari bahawa mereka sedang dipantau dan diperhatikan oleh 2 pasang mata anggota keselamatan Malaysia yang berani. Gerombolan komunis terus bergerak tanpa rasa ragu-ragu. Sementara itu, Leftenan Bahrain dan Ranger Lan tetap mengekori mereka secara senyap-senyap di bahagian belakang. Kedua-duanya terpaksa bersabar untuk tidak melakukan serangan ke atas musuh yang sudah mulai kelihatan. Ini kerana misi mereka adalah untuk menggempur perkemahan utama pihak pengganas. Dengan semangat juang yang membara, tanpa disedari, Leftenan Bahrain dan Ranger Lan telah mengikuti jejak komunis ini secara bersendirian. Sebenarnya, ketika ini Leftenan Bahrain dan Ranger Lan sudah agak jauh terpisah dengan anggota pelaton yang lain. Jadi, sangkaan mereka bahawa mereka berdua turut disertai oleh 13 anggota pelaton yang lain agak meleset. Sekiranya berlaku sesuatu, maka hanya Leftenan Bahrain dan Ranger Lan yang akan berhadapan dengan segerombolan 13 hingga 15 orang komunis pada waktu itu. Pada saat yang genting inilah, Ranger Lan Anak Gima telah mendahului Leftenan Bahrain untuk berada di hadapan. Beliau merupakan salah seorang bekas anggota penjejak Iban atau Iban Tracker yang diserap masuk ke Batalion Ranger. Kepakaran dan kehebatan Iban Tracker dalam mengesan jejak musuh, terutamanya di dalam hutan, memang telah diiktiraf dunia. Kepakaran dan kebolehan Ranger Lan ini juga diakui sendiri oleh Leftenan Bahrain. Justru itu, Leftenan Bahrain sejak awal-awal lagi mengingatkan Ranger Lan agar terus berhati-hati dan bersiaga dengan segala kemungkinan. Beliau sedar bahawa mereka berdua boleh diserang oleh pihak musuh
pada bila-bila masa sahaja. Menjelang siang dan mentari sudah mula menampakkan diri, Lieutenant Bahrain Ya, dan luar itu Ranger ramai Lan ya. semakin berhati-hati mengekori pihak pengganas komunis. Ini kerana kelibat mereka lebih mudah dikesan oleh pihak musuh yang mereka ekori pada waktu siang. Sampai di satu lokasi, akhirnya komunis yang diekori semakin bertambah ahlinya. Rupanya di sinilah terletaknya base camp anggota komunis tersebut. Wow. Pada ketika Lagi itu, banyak. tidak semena-mena kelibat kedua-duanya telah disedari oleh segerombolan komunis yang mereka ekori. Tanpa membuang masa, pihak musuh terus melakukan serangan bertalu-talu ke atas Lieutenant Bahrain dan Ranger Lan. Mereka berdua terus dihujani peluru dari hampir kesemua 15 orang komunis yang ada di kawasan tersebut. Dalam keadaan yang genting dan kritikal itu, barulah keduanya sedar bahawa hanya mereka berdua yang berhadapan dengan sekumpulan pengganas. Hanya mereka berdua yang bertempur dengan kekuatan musuh yang ramai. Berarti tadi tak sedar ya, dipikirnya ada lagi orang-orang yang lainnya gitu ya, askar yang lainnya. Ternyata cuma 2 orang saja. Lepas ketahuan terus ditembakkan. Oh, ternyata hanya mereka berdua saja, sedangkan yang komunis itu ada kurang lebih 15 orang. Wow. Boleh dikatakan, pertempuran ini sebenarnya jelas tidak seimbang Takut. dari segi jumlah dan kekuatan musuh jika dibandingkan dengan mereka berdua. Betul lah. Namun, bak kata orang tua, biar putih tulang, jangan putih mata. Membujur lalu, menintang patah. Lieutenant Bahrain dan Ranger Lan sedikit pun tidak gentar dan tetap tenang mendepani kesemua serangan dari 15 pengganas tersebut. Dalam keadaan diserang pengganas komunis yang seakan menggila itu, keduanya tak sempat takut, mengatur strategi membalas balik serangan pihak musuh. Lieutenant Bahrain dan Ranger Lan amat sedar bahawa mereka berdua mempunyai peluru yang terhad, sedangkan jumlah musuh yang dihadapi adalah begitu ramai. Maka, Tak banyak, taktik ya. serangan balas yang digunakan keduanya ialah secara bergilih-gilih menghalalkan tembakan ke arah pihak musuh. Cara ini didapati berkesan dan menjimatkan jumlah peluru yang mereka ada. Suasana hening hutan paya bakau, muara tebas pagi itu, telah dikejutkan oleh bunyi dentuman peluru akibat pertempuran yang berlaku di antara Lieutenant Bahrain dan Ranger Lan dengan pihak komunis. Pada masa yang sama, sebaik mendengar letupan dari pertempuran tersebut, anggota pelotun yang tertinggal di belakang mula mengatur gerak pantas ke arah kedudukan Lieutenant Bahrain dan Ranger Lan. Tidak mengambil masa yang lama, anggota-anggota tersebut telah berada di kedudukan Lieutenant Bahrain dan Ranger Lan yang berkubu hanya berdua melawan segerombolan komunis. Ketibaan mereka yang ramai menyertai Lieutenant Bahrain dan Ranger Lan yang masih bersemangat menyerang itu telah menggentarkan pengganas komunis. Dengan kekuatan di pihak Lieutenant Bahrain yang semakin bertambah, menyebabkan dia segerombolan gentar, ya. komunis yang masih selamat mula melarikan diri. Manakala pengganas yang cedera dan sudah terlalu parah untuk bergerak, terpaksa ditinggalkan begitu sahaja oleh rakan-rakan mereka. Keadaan komunis yang cedera ini lebih memudahkan pelotun Kasihan pimpinan dia. Lieutenant Bahrain menangkap mereka. Pengganas yang mati pula diletakkan di satu kawasan. Manakala pengganas yang cedera telah diikat. Musuh yang berjaya meloloskan diri tetap dijejak oleh anggota pelotun yang lain sehingga mereka berjaya ditangkap. Setelah reda segalanya, barulah Lieutenant Bahrain dan Ranger Lan menyedari bahawa biarpun hanya mereka berdua sahaja yang berada di barisan hadapan pada masa itu, mereka berdua telah berjaya membunuh seramai 13 orang pengganas komunis. Manakala beberapa orang lagi cedera parah. Sememangnya, taktik menembak berselang-seli bagi mengelak kehabisan peluru antara keduanya benar-benar berkesan dan menepati sasaran. Sememangnya, keberanian dan pengorbanan kedua wira ini tiada tolak bandingnya. Tanpa memikirkan keselamatan diri dan risiko kehilangan nyawa, mereka tetap setia Memang menjunjung teguh betul. Sumpah Perwira. Atas keberanian yang luar biasa dan hikmat cemerlang, Sumpah Perwira. semasa pertempuran dengan pengganas komunis dalam Ops hentam ini, kedua-dua perwira negara, Lieutenant Bahrain bin Abdul Jalil dan Ranger Lan Anak Gima, telah dikurniakan pingat Panglima Gagah Berani
pada tahun 1971 oleh Yang di-Pertuan Agong. Wow. Lettenan Baharin bin Abdul Jalil Patut merupakan memang. anak Kelantan yang dilahirkan pada 17 Mac 1950 di Rantau Panjang, Kelantan. Beliau bersara dari dunia ketenteraan sejak tahun 1987. Setakat ini, tidaklah dapat dipastikan keadaan sebenar perwira gagah berani kita itu, sama ada beliau masih hidup ataupun telah pergi meninggalkan kita semua. Sekiranya anda ada maklumat tentang Lettenan Baharin bin Abdul Jalil, bolehlah sampaikan maklumat anda di ruangan komen sebagai makluman kita semua. Ranger Joseph Lan Anak Gima merupakan anak Iban yang dilahirkan pada tahun 1943 di rumah Jagob Nangamuke, Katibas Song. Beliau bersara dari dunia ketenteraan dengan pangkat terakhir Korporal pada tahun 1985. Beliau sudah pun meninggalkan kita pada tanggal 26 November 2012. Mendiang telah disemadikan di Tanah Perhuburan Katolik Batu Tujuh, Kuching. Salam takziah kepada seluruh ahli keluarga mendiang Korporal Lan Anak Gima. Moga kisah keberanian mereka berdua menjadi contoh dan tauladan buat generasi muda hari ini. Bukan mudah menjaga kedaulatan negara yang kita cintai ini. Banyak prajurit kita yang telah gugur dan cedera mahupun hilang upaya seumur hidup. Seluruh rakyat Malaysia harus menghormati dan menghargai jasa serta sumbangan anggota keselamatan kita. Jangan ada dalam fikiran kita bahawa tentera Malaysia hanya pandai makan tidur dan goyang kaki sahaja. Tanpa mereka sudah tentu kita tidak dapat menikmati tidur lena dan hidup aman seperti hari ini. Hargailah keamanan yang kita nikmati hari ini. Jagalah negara kita Setuju. semua dengan bersungguh-sungguh. Jauhkan diri kita dari perbuatan khianat dan mengamalkan rasuah yang boleh menghancurkan negara kita. Moga pihak kerajaan yang memerintah hari ini mahupun yang akan datang sentiasa cakna dan mengambil berat soal kebajikan dan keselesaan hidup kepada semua anggota keselamatan kita yang sedang berkhidmat mahupun yang sudah bersara. Terima kasih kerana menonton. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Oke teman-teman, nah seperti itulah ya, sangat berani padahal hanya tersisa 2 orang wira saja dan yang komunis sana begitu ramai dengan mereka menghantam habis-habisan tapi 2 perwira ini tak gentar. Nah, inilah salah satunya yang harus kita contoh ya. Kalau misalnya ada problem ataupun masalah dalam hidup kita, kalau boleh jangan takut, kita harus maju juga. Pasti ada jalannya. Nah, seperti Wira tadi tuh, mereka tak takut, mereka fikirkan matang-matang bagaimana mereka menghabisi mereka ataupun supaya mereka tak kalah. Padahal ketika itu nyawa mereka boleh menjadi taruhannya. Satu-satu supaya tak kehabisan pelurunya. Karena kan terhad juga kan, hanya beberapa kali, hanya beberapa peluru saja yang boleh mereka, sedangkan komunis sana mereka banyak senjatanya. Tapi itulah ya, kalau kita berani juga, tadi itu tentera Malaysia mampu memenanginya. Wow, karena berani, patutlah ya kan, sangat digeruni juga. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka, klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.